kepada pesakit-pesakit kanser untuk meneruskan rawatan, melengkapkan rawatan yang telah diaturkan oleh doktor, ikutlah nasihat doktor. Tetapi jangan tension-tension, berdoa insyaAllah yang baik untuk kita semua. Selamat menyambut Hari Kanser Sedunia buat semua pesakit kanser agar tabah dan sabar dalam mengharungi kehidupan ini. Didoakan semua kita beroleh kesembuhan dan sihat selalu. Selamat Hari Kanser Sedunia kepada sahabat-sahabat yang sama-sama berjuang melawan kanser. Ingatlah, kanser bukan penamat kepada segalanya. Kanser boleh dirawat. InsyaAllah, kita boleh! Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Ali dari Sibu Sarawak mengucapkan Selamat Hari Kanser Sedunia kepada pesakit-pesakit kanser di mana sahaja anda berada. Saya mendoakan tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari akan cepat selesaikan rawatan dan dipermudahkan segala urusan ahli keluarga, saudara dan saudara. Ibu saya merupakan seorang pesakit kanser endometrium sejak 2016. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Kanser Sedunia kepada ibu saya yang tersayang dan juga pesakit kanser yang di luar sana. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua doktor dan jururawat di IKN yang telah merawat ibu saya selama ini. Keep fighting, don't give up, teruskan berjuang. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kanser Sedunia. Selamat Hari Kanser Sedunia. Semoga kita semua terus kuat untuk berjuang. Selamat Hari Kanser Sedunia kepada semua pesakit kanser dan survivor kanser. Together, we are stronger. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan pastinya itu adalah antara sedikit pembuka kata dan pembuka bicara dari para pejuang dan juga survivor ataupun mereka yang telah pun masih lagi berjuang dalam menghadapi kanser. Bersama dengan hari ini 4 Februari 2021 bersamaan Khamis 22 Jamadil Akhir 1442 Hijrah, temankan kami bertiga. Saya Hanim Iswan. Saya Anim Izzati Rizki dan di sebelah saya Fitri Yahya. Apa khabar anda semua? Kita harapkan yang terbaik pastinya. Hari ini Hari Kanser Sedunia 4 Februari 2020 merupakan hari yang cukup memberikan kesedaran kepada kita. Kalau kita mungkin dalam kalangan yang menjaga ataupun kalau kita mungkin dalam kalangan yang mengetahui ada di antara kita mempunyai kanser, penghidap kanser, inilah peranan kita menunjukkan semangat, memberikan sokongan moral insya-Allah untuk meneruskan kehidupan lagi. Lebih-lebih lagi di saat getir sekarang ini COVID-19 pula melanda di Malaysia. Itu dia, dan juga kita dalam usaha untuk meningkatkan kefahaman tentang kanser dan sama ada berkaitan dengan genetik ataupun berkaitan dengan gaya hidup dan sebagainya. Ini semua memerlukan kajian yang dalam, pembacaan yang teliti dan tidak membuat sebarang andaian, sebab jika kita berdapati dengan penyakit kanser sendiri pun perlu ada ilmu untuk mendampingi mereka. Betul. Tak boleh tanya soalan yang mungkin sensitif ataupun perkara yang mungkin mencetuskan keresahan. Perlu ada ilmu dan juga perlu ada kefahaman yang betul-betul mendalam, barulah kita dapat berbincang. Jadi sebaiknya kita cuba membaca ataupun cuba berinteraksi ataupun melihat kepada orang sekeliling yang mungkin ada anak, keluarga ataupun sebagainya. Jadi macam mana mereka menghadapinya, menguruskannya, sebab kadang-kadang memang nampak lemah tetapi semangat mereka amat tinggi untuk terus hidup dan terus menyebarkan inspirasi. Ya, saya punya seorang makcik yang sedang berjuang lah. Ibu saudara saya sedang berjuang menghadapi kanser pada ketika ini dan pernah disahkan telah bebas pada satu ketika, tapi kemudian kembali datang menyerang kanser tersebut dan perlu melalui semula proses rawatan tu. Dan proses rawatan ni memang satu yang kalau kita yang tidak menghidap kanser ini memang tak boleh bayangkan bagaimana sebenarnya perjuangan mereka. Dan saya sangat tertarik yang salah satu ucapan tadi berkaitan dengan kanser ini bukan pengakhiran. Maksudnya perjuangan itu masih diteruskan dan ianya memang sangat kuatlah bagi mereka yang perlu menghadapi, kerana tema yang dipilih secara berterusan juga untuk menghadapi kanser ini adalah I am and I will. Saya boleh dan saya akan dan saya boleh, dan itu yang perlu diterapkan dalam pemikiran semua pejuang ini dan juga kita semualah masyarakat dalam memberikan sokongan kepada mereka yang menghidap kanser ini. Lebih-lebih lagi mereka menghadapi
saat yang paling getir kerana sekarang ini di luar bebas dengan COVID-19. Mereka adalah antara golongan yang berisiko. Kalau kita tengok catatan kematian kebanyakannya mempunyai penyakit kronik. Selain daripada kencing manis dan juga darah tinggi, kanser juga adalah salah satu golongan yang berisiko tinggi jika terkena virus COVID-19 ni. Dikongsikan juga di Twitter dan juga laman sosial KKM, antara kanser yang mencatatkan kes tertinggi bagi lelaki adalah colorectal, paru-paru, selain itu limfoma, dan kalau wanita pula kanser payudara mencatatkan peratusan yang tertinggi hampir 34% dan seterusnya colorectal, cervix dan juga ovari mengikut kepada susunannya. Itu antara yang dikongsikan, tapi satu antara berita yang dikongsikan, kes kanser cervix ini berlaku penurunan apabila adanya kesedaran untuk melakukan ujian pap smear. Itu antara yang mungkin boleh juga dilakukan, dan sempena dengan hari kesedaran ini diingatkan kepada ramai untuk melakukan ujian-ujian saringan yang boleh mengesan lebih awal lagi. Ya, jadi sekarang ini memang banyak teknologi yang dapat membantu anda. Hanya melalui darah sahaja dapat diketahui beberapa potensi kanser. Sebenarnya ada sel-sel yang dapat dikenal pasti, jadi akan ada susulan ataupun kimbal nasihat akan diberikan. Jadi jangan takut, sebab kalau kita membuat periksaan awal, insya-Allah akan dipermudahkan dan lebih banyak peluang ataupun alternatif rawatan dapat kita laksanakan. Yang penting berjumpa dengan pakar. Memanglah kadang-kadang kita dibebani juga dengan ujian, ada yang lebih kepada ujian tradisional, tetapi tidak salah kalau kita mempelbagaikan sumber untuk dapatkan pembuktian yang sahih dan saintifik. Baik, kita juga nak berkongsi kepada anda tentang bacaan terkini tentang COVID-19 yang masih lagi menjadi dugaan buat semua. Dan walaupun kita dah beralih pada bulan Februari, namun kita terus memberikan tumpuan sebab PKP terus dilanjutkan demi mengekang memutuskan rantaian COVID-19. Betul, sehingga 16 Februari jadi kes baru 4,284 kes. Walaupun berlaku penurunan di situ, tetapi masih lagi mencatatkan ribuan, masih lagi mencatatkan 4,000 lebih, dan jumlah kematian menjadi 809 selepas semalam mencatatkan 18 kematian baru. Beberapa hari ini mencatatkan 2 angka untuk kematian, jadi itu yang dirisaukan juga. Walaupun kes turun, angka kematian semakin lama semakin meningkat. Jumlah kes aktif 48,309 kes, jumlah kes yang berada di ICU 307 kes, termasuk yang menggunakan bantuan alat pernafasan 141 kes. Ya, dan sangat membimbangkan melihat kepada mereka yang sedang berjuang di ICU dengan bilangan 307 kes itu. Ini antara bilangan kumulatif yang tertinggi pernah dicatatkan dalam negara, dan pasti semalam yang lebih membimbangkan juga dalam pengumuman yang diberikan adalah berkaitan dengan pertambahan kes kluster baru, 13 kluster secara keseluruhannya, dan 12 daripada kluster tersebut adalah kluster yang membabitkan tempat kerja. Dan ini pecahan yang membabitkan ke semua negeri di Malaysia. Tiada pertambahan di Perlis, tapi lihat saja bagaimana semakin aktif wabak ini melanda di Lembah Kelang terutamanya, Selangor dan Kuala Lumpur, dan juga di Johor, di Sabah masih lagi kekal mencatatkan antara kes yang tertinggi. Jadi pastinya sangat kita perlu berwaspada dalam menghadapi segala cabaran ini. Okey, kita nak teruskan dengan beberapa perkongsian di Dada Akhbar. Saya mulakan terlebih dahulu di berita harian ini. Di halaman muka hadapannya dipaparkan berkaitan dengan Tan Sri Isa Samad kena 6 tahun penjara, denda 15.45 juta secara keseluruhannya. Bekas pengurusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad semalam dijatuhkan hukuman penjara 6 tahun dan denda 15.45 juta selepas didapati bersalah atas 9 pertuduhan rasuah 3 juta berkaitan pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites di Kuching, Sarawak 7 tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah dalam semua pertuduhan dihadapi Muhammad Isa. Lanjutannya boleh dibaca di halaman ke-6, dan ini dipaparkan bekas pengurusi Felda dapati bersalah kes rasuah 3 juta beli hotel, dan apapun Tan Sri Muhammad Isa Samad boleh diikat jamin pada petang semalam dengan nilai 1.5 juta daripada RM800,000 yang telah pun dinaikkan nilainya, dan hukuman ini akan ditangguhkan terlebih dahulu sehingga kes akan didengarkan semula di Mahkamah Rayuan, dan semalam telah pun didengarkan jurisdictionnya, dan ini antara yang telah pun diberitakan semalam di dalam negara. Okey, itu di berita harian. Seterusnya. Baik, terkongsikan paparan mungkin di NST.
Dan ini masih lagi berkaitan dengan COVID-19 tentang isolation confusion. Antara yang dibuatkan, confusion may due to info not being relayed properly, and home quarantine patients must be update status via apps. Isunya timbul bila mana kalau misalnya kata dan mungkin ada keterbatasan dari segi untuk ditempatkan di hospital, di kuarantin di rumah. Jadi mungkin ada yang tidak faham dan jelas apa yang perlu dilakukan, terutama melibatkan kontak rapat di sebuah rumah tu. Apa yang perlu dilakukan, apakah jelas. Jadi no clear picture of quarantine procedures. Family members in same house at COVID-19 patients not given text second swab test. Betul, ada juga yang menyuarakan pendapat di media sosial mengatakan ahli keluarga mereka dah positif tetapi mereka masih lagi tidak mendapat notifikasi daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melakukan saringan ujian. Jadi apa yang kita perlu faham di sini, mungkin keadaan yang beribuan kes, kita sendiri mungkin kena mengambil salah satu langkah berjaga-jaga kalau ada duit lebih lah kan, sebab ini melibatkan kos juga untuk membuat saringan dan sebagainya. Okey, itu yang dikongsikan di NST. Kita tahu juga mungkin bagaimana dengan level 1, level 2, kemudian apa yang dilakukan, kekerapan sekerap mana perlu dilakukan. Dan kadang-kadang memang kontak rapat tiba ada yang demam. Jadi apa perlu dilakukan? Dan kadang-kadang kita macam kalau ikutkan memang kita nak buat ujian sahaja. Jadi apa nasihat yang terbaik? Jadi ada aplikasi dapat kita kongsikan dan terus kemas kini demi kebaikan bersama. Baik, seterusnya kita nak kongsikan pula berita di Harian Metro. Ini satu berita yang cukup menyedihkan apabila kita kehilangan seorang pelawak legenda yang baru meninggal dunia semalam 8.30 pagi. Jamali Syadat menghembuskan nafas terakhir jam 8.30 pagi semalam. Sedikit saya bacakan rentetan ceritanya di sini. Apa yang dikatakan oleh Fauzi, anaknya yang tidur di bilik sebelah menemani datuknya, tapi dia tak perasan apa-apa yang berlaku pagi semalam. Katanya isteri saya datang ke rumah bapa kira-kira jam 8 pagi untuk mengejutkannya serta memandikan dan memberi sarapan. Dia dapati bapa tak bangun apabila dikejutkan dan terus menghubungi saya. Ini apa yang berlaku. Sempat juga kita saksikan di sini Pak Hamid tak dapat ziarah doa dari jauh. Ialah sekarang ni kekangannya adalah keadaan PKP dan sebagainya, berisiko juga bagi mereka yang untuk menziarah dan sebagainya. Okey, ini antara sedutan video yang dapat dikongsikan pada majlis ataupun acara pengkebumian yang dilakukan, melibatkan beberapa orang sanak saudara dan hanyalah rakan yang terdekat saja yang boleh datang untuk memberikan untuk menyelesaikan dan kali terakhir memberikan jumpa dan sebagainya, ahli keluarga memberikan sokongan. Okey, kita juga di MHI sempat membuat sedikit laporan sebenarnya mengetahui bagaimana keadaan Jamali Syadat arwahnya pada siaran sebelum ini. Kru MHI Faris Hafifi, wartawan kami, sempat berkunjung mengetahui keadaan beliau, dan hari ini tidak ada lagi pelawak legenda yang mampu mengeluarkan suara kanak-kanak bernama Atan kalau kita ingat dahulu. Okay. Ya, memang memori dan semua orang tahu kita membesar dengan suara Atan dan pastinya akan terus dirindui. Dan kita pun sedia arif tentang masalah kesihatannya yang tidak begitu baik lewat mutakhir ini. Dan itu dah Allah telah mentakdirkan pemberiannya. Kita disegahkan untuk almarhum Al-Fatihah. CAPP adalah pendekatan pembudayaan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baru kehidupan. A. Amalkan tingkah laku baik bagi menyelamatkan diri, keluarga dan komuniti dari jangkitan COVID-19. P. Patuhi SOP pengoperasian sektor-sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala, lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan,
pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang. Masih ingin kita mendalami Hari Kanser Sedunia 2021 dan bagaimana dapat kita membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, tenang dan sejahtera. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Dr. Nur Saliha Ibrahim Tamin, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Unit Pencegahan dan Kawalan Kanser, Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia untuk berkongsi yang lebih mendalam tentang sambutan tahun 2021 yang pastinya berbeza disebabkan kita dilingkungi dengan pandemik COVID-19. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita melihat kepada sambutan pada kali ini, I Am and I Will. Jadi, barangkali mengapa tema ini diangkat untuk memberikan kesedaran dan juga maklumat kepada orang ramai tentang bagaimana usaha untuk membendung kanser. Silakan, Doktor. Sebenarnya tema ialah tema tahun ketiga kerana kita setiap 3 tahun tema. I Am and I Will telah tahun ketiga, so ini marking the end point tahun ketiga yang mana kita mengajak semua rakyat Malaysia, semua rakyat satu dunia untuk sama-sama berusaha memendung beban kanser dialamilah satu dunia Malaysia tak terkecuali kan. Dan memang kita lihat kesan kanser amat besar bukan sahaja pesakit, malah kepada keluarga dan society sebab dia melibatkan macam-macam dan dia bukan setakat simple penyakit yang simple tapi memang dia akan melibatkan keuangan, melibatkan emosi dan sebagainya. Dan kita memang mengajak semua orang sama-sama lah, semua ada peranan untuk mainkan mencegah ni, ada peranan masing-masing. Ya, jadi kita melihat bahawa bagaimana keluarga itu sendiri sebagai unit asas dalam membantu pesakit ini memberikan kewajaran mereka untuk bersedia segenap aspek. Tadi doktor sebutkan kewangan, emosi, meningkatkan ilmu. Kalau mungkin ada ilmu, kena upgrade lagi ilmu sebab kadang-kadang mungkin berubah kepada kemurungan dan sebagainya. Mungkin apa pengalaman doktor dapat dikongsikan? Ya. Betul, keluarga mainkan peranan yang amat penting kerana dia sebagai tulang belakang kepada pesakit itu sendiri. Dia perlu memberi positive support kepada pesakit, memberi encourage yang baik dan menjaga jugalah sebab kita lihat tahap pesakit ni berbeza-beza tahap 1 hingga 4 kan. Kalau tahap 1 mungkin moral support, social support, emosi semua. Tapi kalau tahap yang lebih teruk pada itu mungkin sokongan dia lebih lah kepada family. Yeah. Dan memang kewangan, memang kita tahu biasa dengar kan kos rawatan kanser mahal. Kan? Betul, tapi kalau di government kita masih subsidize lagi lah. Cuma memang mahal lah. Sebab tu statistik kita yang kita buat kajian tahun 2015 tak silap, 45% of our cancer patients sebenarnya dia akan mengalami masalah kewangan yang besar selepas tahun didiagnos sebagai kanser. Sakit kanser. Doktor, kita sudah arif hampir setahun COVID-19. Jadi pastinya kelompok ini terkesan menjadi kelompok yang berisiko. Bagaimana cara untuk mengawal selia dan menguruskan mereka ini? Kadang-kadang kita bimbang kerana pergerakan tertentu, mereka ini terdedah kepada bahaya yang besar, Doktor. Ya. Betul, kita sebagai orang sekeliling dia, keluarga ataupun orang ramai lah, perlu melindungi mereka kerana mereka memang berisiko tinggi sebabnya mereka bila dalam rawatan dan memang masih belum sembuh, tahap imuniti dia memang rendah. Jadi memang kita melindungi mereka. Kita kalau boleh sentiasa SOP kita kena patuh. Janganlah kita ambil lewat SOP, sangat penting. Dan juga sebab tu hospital kita sentiasa mengekalkan sejak tahun yang lalu bukan SOP yang ketat. Yang mana kita dah susun dia punya jadual rawatan ikut yang supaya tidak sesak di hospital dan sebagainya kan. So semua orang perlu patuh pada SOP dan patuh pada rawatan yang jadual rawatan yang diberikanlah sebenarnya. Baik, dengan keterbatasan kalau dulu kita boleh beraktiviti, berjumpa ramai-ramai dan juga memberikan sokongan saya jadi ketika dalam tempoh yang terkekang ini, apa aktiviti yang dianjurkan supaya mesejnya tetap sampai, usahanya tetap padu dalam membantu mereka yang terjejas ini, Doktor? Betul, sekarang semua mayakan visual. So jadi untuk tahun ini kita semuanya visual. Kita buat larian visual, larian kanser untuk tahun ini yang mana boleh pendaftaran masih dibuka hingga 14 bulan dan boleh lari sehingga 28 bulan yang mana bila visual tak kena satu kali harum habis kan. Dia boleh kumpul dalam masa sebulan. In fact, berjalan pun boleh, pakai treadmill pun boleh.
dan boleh layari melalui checkpoint.sport lah. In fact, kalau Google pun jumpa. Google World Cancer Day virtual run 21 akan keluar lah. Dan kita adakan juga Selfie Cancer Challenge yang mana ini kita mengajak semua rakyat Malaysia untuk sama-sama beri sokongan kepada pesakit kanser juga pejuang kanser supaya berikrar. Sebab tu kita letak caption kat situ. Yang caption paling bagus, yang paling cantik, yang paling menarik akan kita beri hadiah lah, ada kategori. Ya, so maksudnya kalau dia ambil selfie dengan pakai baju lavender atau turun lavender dan hantar caption dan hantar ke FB kita, FB KKM, My Health dan My Health KKM juga, kita akan adililah sebaiknya yang mana paling bagus dan bagi hadiah. Dan of course kita ada juga untuk hari ini tinggal nanti kita pelancaran oleh Tan Sri DG kita dan ada webinar diikuti lepas DG punya pelancaran nanti. So Baik, kita jemput semua kita melihat jenis-jenis kanser di Malaysia ini, selain kanser payudara dengan menyumbang jumlah yang besar 9%, juga kebimbangan kepada peningkatan barangkali kanser yang melibatkan usus besar ya. Jadi mungkin dapat doktor komen sama ada yang melibatkan cara hidup ke ataupun bagaimana yang menyumbang kepada peningkatan dalam kanser jenis ini, doktor. Betul, kanser usus besar kolorektal ni memang berkait sangat rapat dengan gaya hidup. Dia berkait dengan apa yang kita makan, ya, dan juga aktiviti fizikal yang kita lakukan. Of course genetik ada meraihkan peranan tapi tak banyak. Lagi satu obesiti juga ada peranan dan alkohol dan merokok juga. So maksudnya faktor-faktor risiko kita lebih kurang sama dengan penyakit kronik yang lain. Cupanya mungkin orang kurang sedar bahawa faktor risiko dah serupa dengan penyakit stroke, diabetes, hypertension semua ya. So sebab tu kita memang galakkan sangat untuk menjaga kolorektal ni, lakukan aktiviti fizikal secara berkala, makan secara rehat, banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan, banyak serat dan cuba dapatkan BMI yang normal supaya kita boleh kawal lah. Ya, jadi dengan situasi semasa ini, dengan adanya peluang untuk akses kepada maklumat, kita harapkan supaya lebih ramai cakna tentang kesihatan, membuat pemeriksaan sekiranya ada kemusykilan seperti wujudnya ketulan pada badan. Jadi untuk akhirnya apa harapan doktor supaya masyarakat sama-sama membantu mewujudkan kebersamaan dalam perjuangan ini? Kita tidak ada yang tertinggal sebab ia semua bersatu untuk membantu mereka yang terjejas. Silakan doktor. Harapan saya ialah semua orang untuk menjadikan pencegahan dan pemeriksaan awal kanser sebagai satu ajaran utama dalam kehidupan mereka. Tidak mengambil lewa, jangan jadikan sebagai penyakit sebagai satu yang biasa. Kanser ni bukan kawan ya, dia adalah sesuatu yang kita perlu lawan dan perlu cegah supaya tak berlaku pada kita. Jangan jadikan sebagai statistik. Dan juga datang buat saringan kesihatan kita, sebab kita memberikan saringan untuk breast kan, untuk payudara, untuk kolorektal, untuk cervix dan juga kanser mulut. Dan sekiranya dikesan positif kanser, janganlah lari daripada hospital, dapatkan rawatan yang betul ya daripada hospital kita, ikut jadual rawatan kita letakkan. Baik, terima kasih kepada doktor kerana berkongsi maklumat dan menyuntik kesedaran untuk kita membantu IMMI Will, satu perkongsian yang menarik untuk Sambutan Kanser Sedunia 2021. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Nur Salihah Ibrahim Tamin, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Unit Pencegahan dan Kawalan Kanser, Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, berkongsi maklumat dengan kita semua di Penonton Setia Malaysia hari ini. Dan lebih banyak lagi perkongsian kami warahkan untuk anda, termasuk kita nak berbincang tentang meroka masa depan cerah dan juga persembahan kreatif ketika PKP, semuanya untuk anda selepas ini di MHI. Afiq Aiman masa dilahirkan normal macam kanak-kanak biasa. Bila waktu sekolah beliau aktif dalam sukan. Pada tahun 2017 ada satu pertandingan rugby yang mana saya pun turut serta untuk menyaksikan pertandingan itu. Dan lepas tu beliau telah jatuh. So bila keluar saya tanyalah kenapa dik. Dia kata dia pening kepala. So bila saya urut kepala dia, saya tengok ada satu macam benjolan di belakang kepala tu dan doktor mengesahkan ada tumor di mana dia perlu buat pembedahan lah untuk keluarkan tumor tu. Lepas pada operation tu saya dipanggil oleh doktor dan doktor mengesahkan anak saya ni mengidap kanser paru-paru.
Saya pada mulanya saya tak percaya sebab dia seorang yang aktif, masakan dia boleh mendapat kanser. Lagipun umur masa tu baru 14 tahun, jadi terlalu muda. Tetapi apabila doktor tunjuk X-ray pada saya, barulah saya dapat terima kenyataan, dan selepas pada tu kita buat kemo. Bermula dari situ sehingga sekarang dah 37 session dia buat kemo. Last kali kemo minggu lepas. Selepas ni doktor suruh rehat sebab berat badan dia turun mendadak. Selalunya pesakit kanser ni apabila dia selepas buat kemo, dia sensitif sikit. Kita harus banyak sabar dan memberi dia dorongan, kata-kata semangat supaya dia boleh kuat. Saya harus pastikan dia mendapat makanan yang sihat, cukup tidur yang cukup dan makan ubat tepat pada masanya. Saya dan keluarga selalu memberi kata-kata semangat kepada anak saya supaya teruskan hidup ini. InsyaAllah kalau dia betul-betul confident, betul-betul bersemangat, InsyaAllah kanser ni akan hilang. Saya pasti dan saya tahu anak saya Muhammad Afiq Aiman seorang yang sangat kuat dan bersemangat. Tak ada sakit yang tak boleh sembuh. Dengan kuasa Allah, semoga anak saya sembuh seperti biasa dan dapat jalani kehidupan seperti orang biasa. Itu dia sedikit perkongsian daripada keluarga yang menjaga pesakit kanser. Pastinya pelbagai cabaran yang diharungi oleh mereka. Hanya mereka sahaja yang tahu bagaimana menjaga sensitiviti pesakit kanser dan bagaimana sokongan moral yang perlu diberikan kepada mereka untuk memastikan mereka dalam keadaan yang sentiasa kuat mengharungi cabaran ini. Walaupun kita tidak ada di tempat mereka, tidak tahu apa yang mereka rasa, tetapi peranan kita sebagai support system perlulah diambil kira. Okey, kita terus sahaja ingin menghubungi salah seorang pengasas Cancer Survivors Malaysia, Puan Zuraini Kamal, untuk mengetahui bagaimana sokongan yang diberikan dan apakah mungkin harapan sempena dengan Hari Kesedaran Kanser Sedunia ini. Ayo kita bersama dengan beliau di panggilan video. Hello, Assalamualaikum Puan Zuraini. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Puan Zuraini, mungkin boleh kongsikan sempena dengan Hari Kanser Sedunia, bagaimana dengan keadaan sekarang ini, mereka yang merupakan cancer survivors, adakah mereka masih lagi menjalani kehidupan seperti biasa? Tambah-tambah lagi kehidupan di fasa yang cukup mencabar, PKP, pandemik ini, adakah berbeza dengan sebelum ini? Silakan. Okey, bagi kami pesakit kanser atau cancer survivors, mereka yang sedang dalam rawatan, saya percaya pada pagi ini pun masih ada lagi ramai yang duduk ada di hospital, klinik, tengah berujian ataupun sedang menjalani rawatan. Kerana bagi kami, sama ada pandemik atau tak pandemik, rawatan kanser diteruskan. Dan agak berbeza sebab selalunya dulu kalau kanser sepanjang Malaysia kita boleh buat rawatan, kita boleh berjumpa sahabat di hospital, kita beri sokongan, sampaikan sedikit hadiah atau cenderahati untuk menggembirakan mereka. Tetapi semenjak PKP dan pandemik COVID ini banyak restriction batas untuk kita ziarah mereka di hospital. Jadi ini ada satu perkara yang agak sedikit menyukarkanlah ya. Walau bagaimanapun kita cuba untuk memastikan rakan-rakan kita untuk terus menjalani rawatan hingga selesai. Itu yang paling penting, mendapat sokongan dan dorongan untuk menyelesaikan rawatan. Yalah, sebab nak menjalani rawatan seperti kemoterapi dan sebagainya itu perlukan satu kekuatan yang cukup tinggi ya. Lebih-lebih lagi mereka yang pernah melaluinya dan merasai bagaimana kesan sampingan selepas menjalani. Jadi apakah yang dilakukan sekarang ini? Mungkin untuk berjumpa secara fizikal bersemuka terbatas. Adakah dengan melalui maya juga hubungan masih lagi dilakukan bersama dengan cancer survivors? Okey, kumpulan Cancer Survivors Malaysia ni
memang kumpulan sokongan alam maya. Kita dah mula wujud daripada 2012 lagi. Kita memang dah reach out, kita berjumpa rakan senasib di seluruh Malaysia melalui alam maya. Jadi penjarakan sosial ni dah lama berlaku dalam CSM. Dan yang paling penting adalah kita nak inspirasikan rakan-rakan cancer survivors, pesakit kanser untuk jangan takut dan jangan malu untuk berjumpa dan bercerita. Berkongsi pengalaman, berkongsi cerita, kisah kesedihan dan rawatan kepada pesakit kanser dan rakan-rakan yang lain. Ini sangat penting. Perkongsian itu sangat penting. Bagaimana keadaan mereka secara keseluruhannya? Adakah mereka berkongsikan? Sebab kita tahu ramai yang terkesan di kala pandemik ni. Adakah dalam kalangan cancer survivors juga terkesan dari segi pendapatan kerana rawatan yang diperlukan, menelan belanja yang sangat tinggi? Betul. Sebenarnya itu yang kita mahukan daripada rakyat Malaysia untuk memahami bahawa pesakit kanser, masalah dia ialah pertama, bila dia didiagnos dengan kanser, dia kehilangan kesihatan. Lepas tu ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang terpaksa bercuti. Kalau anak yang sakit, mak bapak pun turut terlibat. Seluruh keluarga terkesan. Sebenarnya saya percaya ramai pesakit kanser atau cancer survivors tahu bahawa perjalanan menerima rawatan, menjalani rawatan itu sangat panjang dan kosnya sangat mahal. Terutama macam contohnya kalau kami di Kedah, rawatan radioterapi kena buat di Pulau Pinang. Ada beberapa jenis ke Pulau Pinang. Jadi bayangkan kalau kena pergi Pulau Pinang setiap hari untuk radioterapi, seminggu sekali untuk berjumpa dengan pakar, kos yang sangat tinggi tu. Jadi apakah alternatif yang dilakukan kebanyakannya? Adakah bantuan diterima ataupun sekarang ini sedang menggerakkan untuk menerima bantuan daripada mana-mana pihak atau bagaimana alternatifnya? Pihak kerajaan juga banyak membantu menyediakan pelbagai insentif, tetapi kita juga menghargai bantuan dan sokongan daripada NGO serta aktivis-aktivis yang banyak yang prihatin terhadap keperluan pesakit kanser. Kerana pesakit kanser ni daripada kos rawatan, walaupun ada yang orang kata subsidize, ada juga yang kena beli. Contohnya kalau dia pesakit kanser usus, stoma bag, kena beli. Sekeping RM8, sebulan kalau kena pakai RM160. Itu belum lagi makanan tambahan seperti susu yang mahal, jenama-jenama tu mahal. Dan bantuan daripada macam kami pihak NGO, kita cubalah kita beri mereka keperluan-keperluan yang sangat diperlukan, bantuan mesin oksigen, katil hospital untuk pesakit kanser terlantar, lepas tu ada yang memerlukan stoma bag, itu kita cuba bantu sedaya upaya. Dan saya ucapkan kepada rakyat Malaysia yang prihatin, yang bila kalau dengar aja pesakit kanser memerlukan bantuan, mereka tampil. Itu yang sangat penting, kesedaran sebegini. Baik, Puan Zuraini, sempena dengan Hari Kesedaran Kanser Sedunia ni, apakah harapan Puan Zuraini sendiri untuk memastikan kita sendiri sebagai ahli keluarga mungkin kuat memberikan support sistem kepada mereka, ataupun kita sendiri sebenarnya kena sedar ada ujian yang perlu kita lalui, perlu kita saringi untuk memastikan kita juga dalam keadaan yang sihat dan sebagainya. Anda sebagai orang yang lebih tahu, silakan. Saya pertama sekali nak mendoakan semua pesakit kanser agar mereka diberi kekuatan dan meneruskan rawatan hingga selesai. Dan saya juga ingin menyeru kepada rakyat Malaysia, tolong jangan bagi nasihat yang salah kepada pesakit. Apabila rakan kaum keluarga kita didiagnos atau disahkan dengan kanser, jangan bagi nasihat rawatan dan perubatan. Bagi nasihat supaya pesakit pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan yang tepat dengan pakar yang betul dengan segera. Dan saya mengharapkan pesakit tidak menangguhkan rawatan kerana kanser dia tak ada masa. Kita jangan bandingkan penyakit kanser kita dengan pesakit yang lain kerana kanser kita tak sama. Setiap orang tidak sama. Jadi sekali lagi pada rakyat Malaysia, lakukan saringan awal untuk memastikan anda kanser anda itu. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Zuraini. Sampaikan salam saya juga kepada semua cancer survivors. InsyaAllah. Assalamualaikum. Itu dia Puan Zuraini Kamal, pengasas Cancer Survivors Malaysia, yang pastinya sokongan beliau itu sendiri yang memerlukan kita semua sebagai rakyat Malaysia cakna dengan keadaan ini, yang lebih boleh bantulah kepada mereka yang memerlukan, yang mungkin belum lagi melakukan ujian saringan. Bolehlah kita mendapatkan kesedaran ini sempena dengan Hari Kanser Sedunia pada hari ini. Okey, kita terus sahaja ingin bersama dengan
dengan segmen tajaan. Kali ini bersama dengan Firina Joint Spray. Kabarnya produk yang nak diperkenalkan ini adalah boleh membantu sakit-sakit sendi, sakit pinggang dan sebagainya. Jadi kalau anda mungkin dalam kalangan yang memerlukan, ayo sama-sama kita saksikan Firina Joint Spray. Tahukah anda, 2 dari 10 orang dewasa di negara kita mengalami masalah arthritis ataupun radang sendi dan kebanyakan daripada mereka tidak ambil peduli sehingga terpaksa melalui pembedahan. Assalamualaikum. Dah 2 minggu kita PKP. Jadi dah tentu ramai yang dah mula lenguh-lenguh dan sakit-sakit badan duduk di rumah. Jadi hari ini Firina bawakan satu produk tradisional iaitu Joint Spray, membantu melegakan sakit sendi, juga sebagai minyak angin moden untuk bantu surutkan bengkak akibat terselioh atau gigitan serangga. Jadi bercakap tentang sakit sendi seperti sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit belakang, ini terutamanya terjadi akibat daripada gaya hidup yang aktif dan lasak. Juga kepada warga emas yang ada kehausan gel sendi sehingga sukar nak berdiri lama, sukar nak solat. Juga kepada mereka yang bekerja seperti pilot lori, pemandu bas, rider makanan yang kerap sakit belakang ataupun akibat daripada trauma kemalangan ataupun sport injury. Juga kepada wanita yang 50% lebih berisiko mendapat sakit lutut akibat daripada otot mereka lebih kecil. Jadi ramuan di dalam Joint Spray ini adalah ramuan semula jadi seperti minyak kayu putih, minyak batu sauda dan juga minyak serai wangi membantu melegakan kesakitan ini. Di samping ada bahan lavender dan mentol yang memberikan rasa segar dan juga ketenangan bila kita urut. Jadi, cara nak guna mudah saja. Hanya perlu sembur 1 hingga 2 semburan. Kemudian, Joint Spray ini amat kecil, mudah dibawa, boleh diletak di dalam beg. Tiada kesan sampingan, lulus Biro Farmasi Kebangsaan dan mendapat, orang cakap, kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. Jadi, hari ini kami bagi satu promo, 1 botol Joint Spray bertahan selama 30 hari ataupun anda boleh dapatkan package turbo 2 botol Joint Spray untuk 60 hari. Kami bagi free 1 joint guard ataupun guard lutut. Jadi cepat-cepat scan QR code yang tertera ataupun boleh WhatsApp atau call nombor di bawah sekarang. Fikir-fikirkan, spray-spray dah hurray. Assalamualaikum. Aduhai, apa pasal huru-hara sangat ni woi? Meletup. Lah, patutlah. Kalau dah 3 sepupu ni duduk serumah, kecoh tak ingat. Kejam sampai lebam. Tak sangka yang aunty ni baik. Bukan macam ni. Doa. KL Ika, DJ, Sana Jam. Saksikan gelagat mereka dalam Yola Tu setiap Jumaat 8.30 malam di TV9. Okey, banyak program akan menanti anda di Media Prima termasuk di TV9. Betul. Okey, yang bakal muncul ialah Yolah Tu. Okey. Macam mana jadi Yolah Tu tu? Kelakar kan? Okey, bersama dengan salah seorang bintang yang akan bersama anda menceriakan. Okey. Ya, dan kita berada secara panggilan video adalah Jigi telah pun bersama dengan kita. Selamat pagi. Assalamualaikum Jigi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam juga. Ya, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Selamat ber-PKP. Itulah dia. Jadi macam mana aktiviti sepanjang PKP? Buat apa je? Itulah, orang kata bila PKP ni untuk kita orang yang syuting-syuting ni peluang untuk rehat lah sebenarnya. Okey. Jadi rehat tu bukan rehat sajalah kan? Mesti ada juga yang dibuat ke? Betul. Macam saya fokus on saya punya workout lah macam biasa. Sebab nak berniaga tak pandai masak. So jaga badan je lah jaga badan je lah. Okey Jigi, sepatutnya kita bersama dengan salah seorang lagi peneraju Atu. Tapi tak apa, kita ada Jigi terlebih dahulu. Mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan Yolah Tu ni. Apa ceritanya Yolah Tu ni? Oh, Yolah Tu ni dia satu sitcom yang melibatkan isu kekeluargaan lah. Okay? Yang mana dalam sitcom ni dia ada 3 orang sepupu yang duduk dengan aunty dia. And yang menariknya dalam sitcom ni dia banyak sangat konflik, and kita orang sebagai cast dalam sitcom ni kena menyanyi walaupun menyanyi ke laut. Okey, jadi nyanyi tu sebab apa? Ada watak-watak tu memang macam tu ke? Sebab dia ada kena mengena dengan macam mana orang cakap setiap jalan cerita tu ada kena mengena dengan lagu yang bakal dinyanyikan tu. Okey. Okey, kita nampak apa? Ya. Sorry? Awak watak apa? Oh, dalam sitcom ni watak saya Hanif. Saya kira kalau nama saya Hanif. Oh, Hanif ni macam mana orangnya? Macam mana Hanif ni?
Hanif ni antara 3 orang ni, Hanif ni dia yang paling bijak lah sebenarnya. Betul. Tapi kadang-kadang dia pun ada masalah juga. Tapi masalah paling besar dalam cerita ni adalah Atu yang pegang watak Bat. Okey. Yang mana dia selalu buat masalah sampai kita orang kena bawa dia balik. Dia jadi geledangan lah, dia merajuk lah. So Atu ni punca sebenarnya. Ni dekat sini tolong dengar tu. Kau punca tau. Betul lah tu buat masalah tu. Betul, memang Atu lah punca. And Jana pun ada juga dalam kita punya sitcom ni. Okey, kita cuba mendapatkan Atu. Sebab okey. Atu, awak kena pusingkan kamera awak tu. Bagi sama-sama dulu dengan kita. Okey. Betul lah. Macam watak dia lah. Bat lah, Jigi. Memang dia lah punca, nampak. Okey. Atu, selamat pagi. Selamat pagi semua tuan-tuan. Awak dekat mana ni, Atu? Awak dekat mana? Ya. Awak di mana? Dekat rumah lah. Yalah, di Di mana? rumah, tuan. Di Shah Alam. Oh, Shah Alam. Okey, saya kan di Sabah. Okey. Saya dekat KL. Awak watak tadi, watak sepupu juga ke? Kalau dalam cerita ini saya sebagai sepupu kepada Jigi dan juga Jananik, walaupun tak nampak dia punya skor nasi itu, tapi nampak lah. Sebab seorang memang nampak macam tadi apa, jaga badan lah apa kan, seorang cantik jelita, seorang lagi yang gila-gila macam. Okey, jadi apa isu-isu yang diangkat dalam setiap episod tu? Apa konflik yang diceritakan ya? Contoh. Atu pasal apa? Konflik berebut harta ke apa ke? Saya cakap. Ya, awak dah. Okey, sebenarnya cerita ini dia banyak daripada macam Jigi cakap tadi lah, dia banyak ke konsep kekeluargaan, masalah-masalah yang memang tidak jauh pun daripada orang-orang dekat luar. Masalah memang masalah dekat-dekat saja. Tak ada yang masalah yang heavy-heavy lah. Sebab santai kan, program santai kan. Ya. Okey, ada Jigi, ada Atu, ada Jana dan juga Nur Hidayah ya? Betul. Ya. Aunty Rocky. Bagaimana mencatat ataupun menjalin chemistry di antara keempat-empat pelakon ni? Sebab kalian berdua memang saya rasa dah selalu bekerja bersama dengan Jana dengan Nur Hidayah macam mana? Macam untuk Jana, dia awal dah bagi tahu dah. Dia cakap komedi ni dia tak pernah bawa lagi yang agak susah untuk dia, especially sitcom lah. Kalau yang ringan-ringan, dia kata dia pernah lah cuba sebelum ni kan. Tapi surprisingly, Jana dia banyak deliver, orang kata benda-benda yang di luar jangkaan lah. Punchline-punchline yang aneh daripada Jana. Ya. Sebenarnya Jana tu dia ada kelakar dalam dia lah. Cuma dia rasa macam dia tak perasan benda tu ke apa kan. And Atu banyak membantu Jana jugalah dalam sitcom ni sebenarnya. Jadi macam mana sepanjang proses rakaman? Jadi senang ke, mudah ke sebab semuanya berbakat kan? Macam mana? Atu, jawab. Sebenarnya masa syuting tu semuanya mudah, senang sebab ialah kita berlakon dengan orang-orang hebat-hebat kan, macam Kak Nokiria, Jana ni. Jigi tak hebat lah, tak apa. Tapi itulah saya rasa macam senang, terhibur sambil dapat mencari ilmu dengan Kak Nokiria kan. Kita tahu Kak Nokiria itu memang otai. Walaupun masih muda lah. Ya. Okey, Atu. Okey, tadi Jigi dah sebut tentang kena menyanyi. Cuba awak nyanyi sikit boleh? Cuba awak nyanyi sikit. Pagi-pagi ni. Apa nyanyi? Kan ada watak. Awak lah kena kata menyanyi kan? berlakon kena menyanyi kan? Dalam sitcom ni kan kita kena nyanyi tu. Kau nyanyilah Okey, lagu. nyanyilah sikit lagu tu. Okey, kepada siapa yang menonton sekarang tengah memandu, berhenti tepi dulu, saya mau nyanyi. Okey, cepat-cepat. Silakan. Lagu, music, si. Oh, abang tak main gitar tadi? Tak ada. Itu lain. Okey, saya nyanyi. 1, 2, 3. Di mana di lagi mau apa lagi Okeylah sampai situ je lah saya rasa. Lagu apa tu? Okey. Okey, Jigi. To be fair, Jigi kena nyanyi jugalah. Terdapat bayangan gambar macam mana kan. Sebab Atu nyanyi macam tak nyanyi tadi. Jigi bagi yang betul-betul ya. Atu, lagu apa yang kau nyanyi tu? Hari tu? Lagu apa tu? Lagu mana? Lagu ni ST12. Okay. Apa nyanyilah? Gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Atu sambung. Di sini lahirnya sebuah. Itu lagu lain. Okey. Oh tu ni sepupu yang baik lah kiranya dalam cerita ni kan. Okey, baik. Kita dapat gambaran lah tentang kisah sepupu yang ceria. Ya. Lupa nak tanya, Nur Hidayah tu dia watak apa? Ibu ke apa?
dia anti kita orang, dia anti Rocky. And satu lagi sitcom ni dalam orang kata kita tengah menghadapi pandemik COVID-19 semua ni kan. Saya rasa sitcom ni sangat dekat dengan masyarakat kita sekarang, yang mana kita orang dalam sitcom ni pun ada masalah untuk mencari kerja. Walaupun kita tak tekankan tentang pandemik dalam sitcom tu, tapi macam Atu ada satu episod tu dia sampai tahap dia merajuk sebab dia tak diterima bekerja dan dia jadi gelendangan, dia kata. Sekarang dia gelendangan lah. Okey, mungkin boleh war-warakan berkaitan dengan sitcom terbaru ni untuk dikongsikan bersama dengan para penonton. Silakan. Atuk, silakan. Okey, kepada semua penonton-penonton TV3, jangan lupa untuk saksikan Yohlah Tu bermula bila juga? Esok 5 Februari. Yes. Ya, di TV9 kita akan mulakan episod 1 pada pukul 8.30 malam. Okay, so make sure korang semua tengok and boleh tweet semua, boleh letakkan hashtag and kita trendingkanlah sitcom Yohlah Tu ni. Okay, untuk menghiburkan anda semua ketika pandemik COVID-19 ni. Baik, terima kasih untuk cakiran Atu, jaga diri dan semoga manfaatkan PKP ni sebaik mungkin, insyaAllah. InsyaAllah. Jangan lupa mandi ya. Okey, itu dia sikit perkongsian program terbaru di TV9. Dan nanti kita nak ajak anda untuk menyimpan ya. Ya, betul. Dan ini perkongsian yang akan kita bawakan kepada anda sebentar saja lagi di Malaysia hari ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan sekarang kita ingin bawakan kepada anda berkaitan dengan bagaimana sebenarnya untuk kita meneroka masa depan dari sudut pengurusan keuangan, dari sudut peluang untuk kita menggandakan simpanan dan juga tentang masa depan yang membabitkan penyimpanan kita. Untuk itu, kita ingin bersama dengan Cik Mujibur Rahman Abdul Rashid, Ketua Pegawai Perniagaan Bank Simpanan Nasional Malaysia, dan pastinya telah pun bersedia bersama dengan kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah, sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Selamat datang kita ucapkan kepada Encik Mujib ke program Malaysia hari ini. Dan mungkin secara permulaannya kita tahu bahawa BSN, Bank Simpanan Nasional, bukanlah sebuah institusi kewangan yang asing dalam negara kita. Tapi mungkin ada perkara yang ingin dikongsikan. Ini berkaitan dengan dewi peranan yang dikatakan ada peranannya untuk BSN kongsikan kepada rakyat Malaysia. Silakan. Terima kasih. BSN cukup sinonim dengan rakyat Malaysia, mana tidaknya. Kami telah hadir di kalangan rakyat Malaysia selama 4 dekad. Lebih daripada 4 dekad. Menjangkaui setiap ruang kehidupan. Jadi kita tahu seperti yang disebut tadi tentang dua peranan yang dimainkan oleh BSN. Sebelum saya nak sentuh tentang dua peranan, ramai antara kita yang membesar dengan BSN. Kalau kita tengok daripada permulaan, ada yang masih ingat tentang tabung ikonik yang dikeluarkan oleh BSN, tabung gajah dulu. Okey. Ada yang mendapat beasiswa, ada yang meneruskan pembelajaran di universiti, membeli nombor PIN di BSN. Ada di kalangan kita yang mengembangkan perniagaan melalui mikrokredit BSN. Pelbagai aspek kehidupan yang dilalui pengalaman bersama dengan BSN. Jadi BSN sememangnya sentiasa bersama-sama dengan masyarakat dalam memenuhi setiap keperluan perbankan anda. Jadi seiring dengan penubuhan kami selama lebih 4 dekad itu, kami telah melangkah jauh. Bermula dengan tabung dengan akaun Giro pada satu masa dulu, dengan pelbagai produk yang dikeluarkan oleh BSN sehingga sekarang. Jadi kami sentiasa menambah baik, menempuhi evolusi seiring dengan peredaran arus zaman. Tidak seperti bank komersial yang lain, kami menjalankan dua peranan. Okey. Pada masa yang sama kami menawarkan produk perbankan, kami juga melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh kerajaan. Antara yang penting untuk pendengar-pendengar di luar sana adalah tanggungjawab kami untuk menggalakkan tabiat menyimpan. Yang pertama, tabiat menyimpan di kalangan masyarakat. Yang kedua adalah memperkasakan rangkuman kewangan ataupun dalam biasanya dikenali sebagai inclusion, financial inclusion, tanpa mengira latar belakang
agama, bangsa dan kedudukan sosial. Itu yang dimaksudkan sebagai dui peranan BSN. Ya. Encik Mujibur mungkin boleh menerangkan yang lebih secara terperinci berkaitan dengan dui peranan ini. Sebab saya sangat tertarik dengan apa katakan iaitu menggalakkan tabiat menyimpan dan memperkasakan rangkuman kewangan rakyat Malaysia. Mungkin ada perincian yang lebih jelas boleh dikongsikan? BSN sebagai institusi yang di bawah Kementerian Kewangan mengambil serius akan tanggungjawab serta peranan yang telah dimandatkan oleh kerajaan kepada kami. Jadi mandat untuk menggalakkan tabiat menyimpan dalam kalangan masyarakat terutamanya daripada golongan muda sentiasa kami tingkatkan daripada masa ke semasa. Ini kita tahu dalam keadaan kita menempuh masa-masa sukar, kita perlu ada sedikit simpanan untuk tujuan kecemasan, terutama sekali dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang. Ditambah pula dengan ancaman COVID-19 dan dalam kebelakangan ini masalah banjir yang melanda sebahagian daripada kawasan-kawasan di dalam negara kita. Jadi itu penting untuk kita ada sedikit bekalan untuk tujuan waktu-waktu kecemasan. Jadi di BSN, kami telah buat penambahbaikan terutamanya dalam produk-produk simpanan kami. Antaranya produk flagship. Mana siapa yang tidak kenal BSN, tidak kenal tentang sijil simpanan premium. Satu produk yang hanya ditawarkan di BSN. Yang mana untuk tahun 2021, kami menawarkan hadiah bernilai lebih 30 juta ringgit dengan jumlah hadiah melebihi 19,000 yang menanti pemenang-pemenang yang insya-Allah yang akan ditabalkan pada tahun 2021. Akad hari ini melalui produk flagship ini kami telah melahirkan sejumlah 57 jutawan. Jumlah bukan sedikit, 57 jutawan. Dan insya-Allah jumlah tersebut akan ditambah sebanyak 14 orang dalam tahun 2021 dan di penghujung tahun nanti BSN akan melahirkan sejumlah 71 jutawan melalui produk sijil simpanan premium. Encik Mujibur, kita ada waktu yang sangat singkat ketika ini. Mungkin boleh kongsikan antara tawaran yang menarik yang ingin dikongsikan oleh BSN dan juga secara rangkumannya berkaitan dengan peranan yang ingin dibawa oleh BSN ni. Silakan. Kita BSN mempunyai sejumlah 390 cawangan kita yang boleh dikunjungi ataupun yang kami ada untuk membantu masyarakat di luar sana untuk menjalankan urusan perbankan. Dan pada masa sekarang kita ada 3 antara kempen utama yang sedang berjalan secara rancak. Yang pertama adalah tentang kempen BSN yang saya sebutkan tadi, iaitu menawarkan sejumlah 14 jutawan dengan 19,000 hadiah. Yang mana setiap bulan akan ada 1 jutawan yang akan hadir. Dan 2 jutawan akan hadir pada bulan Jun dan juga Disember tahun ini. Di samping itu, kita juga mempunyai kempen untuk pembiayaan peribadi. Ini kita tawarkan untuk pelanggan-pelanggan dapat menggunakan produk ini untuk meringankan beban mereka. Jadi menggunakan produk pembiayaan untuk menyatukan hutang-hutang yang ada, mengurangkan beban kewangan yang ditanggung setiap bulan. Dan juga satu lagi kempen yang mungkin saya boleh sentuh adalah tentang Mega Home Campaign. Iaitu kita nak membantu pelanggan-pelanggan ataupun masyarakat di luar sana untuk memiliki rumah idaman dan pada masa yang sama juga memenangi hadiah-hadiah lumayan yang ditawarkan di BSN. Betul. Okey, Encik Mujibur, memang sangat menarik kempen yang dikongsikan. Diharapkan agar informasi ini dapat terus dikongsikan untuk manfaat rakyat Malaysia bersama. Terima kasih Encik Mujibur. Terima kasih atas perkongsian pada pagi ini. Encik Mujibur Rahman Abdul Rashid, Ketua Pegawai Perniagaan Bank Simpanan Nasional yang berkongsi berkenaan dengan meneroka masa depan cerah bersama BSN. Okey, tempoh Perintah Kawalan Pergerakan telah pun memberikan pelbagai perspektif yang berbeza di kalangan rakyat Malaysia. Antaranya ada juga yang menampilkan sisi kreatif mereka dari sudut memasak, bertukang, dan ini yang kita kongsikan berkaitan dengan sisi kreatif rakyat Malaysia dari sudut nyanyian pula. Sama-sama kita saksikan terlebih dahulu.
kaca TV menjelang sudah perintah PKP. Kini hamba merepotkan diri, tak boleh ke sana, tak boleh ke sini. Ayah, ibu mari patuhi, jagalah diri, ikut SOP, berbanyakkan. Wak Jeng, dia buat hal. Itulah dia. Okey, itu dia antara kreatifnya salah seorang individu yang dikenali sebagai Wak Jeng. Nama sebenarnya sedap, Muhammad Syafiq. Tapi nama Wak Jeng tu dikomersialkan sehingga melakukan cover-cover lagu yang confirm lirik dia akan merosakkan lagu, merosakkan dengan erti kata lain, menyedapkan dengan kita memahamilah situasi semasa. Ya, dengan mesej yang tersendiri lah. Okay? Kita bersama dengan Muhammad Syafiq. Selamat terima Wak Jeng di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wak Jeng, kenapa awak sendiri ketawa tengok video tadi? Saya sendiri ketawa tengok muka saya kat TV. Oh, okey. Memang rambut betul ni Ni original. Ini bangun-bangun terus menjadi macam ini tak ada setting-setting, tak ada. Tak payah setting dah, memang macam ni, original macam ni. Okey, yang tadi tu memang suara Wak Jeng ke? Betul, suara saya. Oh, sedap suara awak ya. Terima kasih. Jadi mungkin macam mana dapat idea untuk bergabung dengan kawan-kawan tadi dengan pakaian yang itulah orang tengok sekalipun dah terhibur kan. Macam mana dapat idea tu ya? Untuk maklumat, kita memang hari-hari pakai kain plekat lah. Itu semua adik-beradik saya. Semua tu abang, adik. Oh, awak lain sikit ya? Lain sikit. Okey. Extra sikit tau dia. Okey, Wak Jeng, sebab kita tahu satunya anda ni bukannya terkenal dengan menukarkan lirik sahaja, bukan baru-baru ni lah maknanya. Bukannya terkenal baru-baru ni. Kalau sebelum ni pun ada juga buat lagu-lagu yang dikatakan sebagai cover rosak tu kan? Tapi untuk musim PKP ni perhatian diberi lebihkan lah sebab video yang tular ini dan sebagainya. Katanya ini merupakan one man show. Persiapan lagu daripada awal, editing ataupun suntingan semua dilakukan sendiri. Mungkin boleh kongsikan. Memang kita ada buat video content creator, jadi kita adik-beradik ni, family ni memang sentiasa kat rumah. Orang kata macam mana cara nak hiburkan orang, nak dekatkan dengan diri, maksudnya bersama. Sekarang ni kita dalam musim PKP 2.0 pula tu, masing-masing dalam keadaan yang mungkin tekanan, mungkin orang kata, jadi macam raya tahun lepas pun kita tak boleh nak beraya satu hari je kita boleh raya, jadi moodnya sampai sekarang masih tak lepas. Sampai sekarang je masih tak lepas. Jadi saya ambil muzik yang sedih dan kita lawakkan. Maksudnya kita buat lirik dalam bentuk mesej yang lawak dan ada mesej-mesej yang berdoa lah. Macam gitulah lebih kurang. Katanya 5 hingga 10 minit je masa yang diperlukan untuk tukar lirik. Betul ke? Betul. Wow. Jadi fikirkan lirik tu, dengar lagu je anda boleh tukarkan lirik sesuka hati pada 5 hingga 10 minit tu saja. Sesuka hati. Apa ni Wak Jeng? Masa tu kita adik-beradik ni bertiga ni kumpul, tanya dengan abang, tanya dengan adik kan. Apa kita nak buat ni untuk untuk hiburkan orang kan. Dia kata, lepas tu kita dapat pendekatan, apa kata kita buat satu muzik yang sedih, muzik raya, lepas tu kita masukkan elemen-elemen yang berkenaan dengan PKP. Jadi alhamdulillah dia boleh diterima ramai, tu yang alhamdulillah kita pun tak sangka. Ya, okey. Saya nak tanya soalan yang agak serius sikit. Bila awak dah dengar lagu lama, awak ubah lirik dia kan? Macam mana awak rasa lagu lama ni punya roh, punya kehebatan melodi dia? Lagu lama ni yang kita ketahui sampai sekarang dia masih malar segar ataupun apa orang putih kata evergreen. Jadinya pada saya memang penggemar lagu-lagu lama dan saya pun nyanyikan lagu-lagu lama. Pada saya lagu lama ni masih berkualiti dan takkan lapuk. Macam itulah. Kalau ikutkan lagu apa? Lagu favourite lagu lama?
lagu favourite, lagu lama semua saya nyanyi. Lagu Ahmad Jaiz, lagu SG Bing, lagu A. Ramli, semua saya menyanyi lah. Saya derawak pagi ni minta lagu Ahmad Jaiz satu boleh tak? Silap lah. Awak cakap tadi sebutnya silap. Sebab kalau dah sebut dia kena nyanyi. Itu Satu lagu Ahmad Jaiz boleh lah Wak Jeng Boleh sikit lah. Okey boleh. Bila ku kenang ku renung, remuk redam rasa tak tertanggung. Harapan bahagia nan menggunung, terhampar hanyut terapung. Sikit je boleh. Dulu biasa buat sembang dekat kampung ke? Ataupun menyanyi di kelab ke? Kampung. Kita memang duduk kampung, berasal dari kampung dan membesar di kampung. Sekarang memang stay di kampung. Oh, kalau ada kenduri kahwin orang panggil tak biasanya? Kalau kenduri kahwin ni mesti orang pertama ambil mic ni. Ya betul, kenduri kahwin kita main, kalau orang kampung panggil kugiran, kita main geng-geng rewang pun ada. Maknanya keluarga semua memang ahli muzik, boleh nyanyi, boleh main gitar. Betul, kita memang daripada mak ayah sampai ke anak beranak semualah kita satu tim lah. Oh, patutlah. Dah biasa nyanyi tadi tak nampak canggung pun nyanyi kan? Nampak cangkung. Okey, kita masih lagi menantikan karya-karya agung di musim PKP ni bagi menghiburkan. Yelah, sekarang ni kebanyakan netizen menghabiskan masa melihat kepada media sosial. Bagus dengan konten yang macam ni. Okey, kita menantikan, dahagakan konten daripada anda lagi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kepada peminat-peminat Wak Jeng, sampaikan sedikit pesanan Wak Jeng kepada mereka untuk kuat di musim PKP ni. Mungkin ada sedikit pesanan, silakan. Okey, ada peminat Okey. Ada. Kita panggil geng rewang, kita panggil. Orang kampung panggil geng rewang. Saya punya saranan kepada mereka kat luar sana, jagalah diri, patuhi SOP, apa orang kata, kuatkan semangat sebagai orang kata supaya kita sama-sama kuat, sama-sama kita lawan COVID-19. Dan bolehkah kalau saya nak promo sikit, dengarkan lagu kami yang berjudul Kerja, insyaAllah yang akan dikeluarkan di channel YouTube Cinta Karya Production Ahad ini, insyaAllah. Nantikan. Okey. Apa dia kerja? Terima kasih. Kerja. Bagi satu line dia, bagi nyanyi sikit satu line. Sikit. Belanja sikit. Belanja sikit Okey. Walau kerjaku susah tak apa, asalkan halal apa adanya. Walau kerjaku berat tak apa, moga bahagia dunia akhirat. Wak Jeng, hari ini saya dengan secara rasminya merupakan peminat anda. Tambah lagi seorang peminat. Okey, terima kasih banyak-banyak Wak Jeng. Nanti di anniversary Anim ya. Okey. InsyaAllah. Okey, itu dia Wak Jeng, ataupun lebih dikenali sebagai Wak Jeng. Nama sebenarnya Muhammad Syafiq. Tahniah itu ucapkan. Semoga kita sentiasa dihiburkan dengan karya-karya beliau. Okey? Jadi, kita banyak ni dah bergurau senda. Nanti akan terus bersambung dengan artis yang agak urban, membawakan muzik yang upbeat untuk anda semua. Betul. Segalanya seketika nanti di Malaysia Hari ini. Yang ceria sesuai untuk pagi ini ya, semuanya. Mula-mula dengar, ingatkan lagu anak saya suka tengok tu. Humpty Dumpty. Dia suka tengok satu kartun ni, ada lagu Humpty Dumpty lah. Ingatkan lagu budak-budak ni ke rupanya disuntik elemen rap dan sebagainya. Dilakukan dan diperbarui oleh Sasi The Don. Ayo kita terus saja bersama dengan beliau kini di panggilan video. Hello. Hai, hello, good morning, selamat pagi guys. Selamat pagi. Itu dia wajah terbaru Sasi, nampak ceria ya sekarang. Okay, Sasi, kalau ikutkan anda dah berapa tahun dalam industri muzik Malaysia? Dah berapa tahun, tapi dalam industri sekarang dah 21 tahun dalam industri. Wow. Jadi muzik anda kekal ada taste tersendiri ya? Dengar sekali dah pun kita suka. Okay. Actually, bagaimana penerbitan proses lagu ni? Dalam tempoh PKP ni sempat juga anda hasilkan lagu? So masa PKP ni memang it's a challenge because saya rasa bukan untuk Sasi saja, tapi untuk ramai artis kat luar tu memang it's a challenging time, you know. And tapi rasa kita tak boleh gunakan PKP atau pandemik ni sebagai excuse untuk kita majukan diri atau kita cuba cara kreatif untuk
buat kerja, you know. Yeah. So memang waktu nak buat lagu ni, dia punya challenge is that tak dapatlah nak pergi studio macam selalu kita pergi, tak dapat duduk dengan producer fikir macam mana nak buat tu dan ini, tapi everything is over video call, everything is over. Tapi masa PKP dilonggarkan, kita dapat gerak situ dan sini, so masa tu lah saya pergi studio dekat masa penuh-penuhnya. So kalau dulu pergi studio 6 jam, 5 jam satu hari, tapi kali ni pula kita start macam 10 jam, 12 jam. And so that's the only challenge. Tapi penghasilan muzik video ini kalau kita tengok antara shot-shot dia macam tak dilakukan serentak Adakah dilakukan berasingan? Tak. Semua dalam satu tempat. So kita film video tu dalam satu hari di satu location. Sebenarnya tu kedai buku Access. Okey. Yang ada kat Sang Surya Mall. So kita semua kat kedai buku tu. Dalam masa satu hari sahaja? Satu hari ya. Every one day. Because the thing is kita ada kanak-kanak and then we ramai talent, so kita pun practice SOP senang. Because nasib baik bookshop tu besar, so kita boleh macam asingkan everyone. Memang kita awal pagi pukul 6, kita habis dalam 12.30 malam. Ini di Setia Alam ke, Sasi? Yang kat Sang Surya, Setia Alam, correct. Oh, okey, baik. Kita nampak pelbagai elemen lah ada dalam dan mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan Humpty Dumpty ni. Bagaimana proses pembikinannya, apa cerita sebenarnya Humpty Dumpty ni, sebab macam Anim kata mengingatkan kepada anaknya punya lagu ni. Jadi macam mana sebenarnya? Okey, sebenarnya Sati pun sama je dapat inspirasi dia. Anak Sati pun dia 7 sekarang. So masa dia budak-budak and she was a little kid, I selalu tengok buku-buku dia kan. Because kita masa dah actually edar jadi father, dah jadi dah masuk college university, kita buku semua dah ubah dalam semakin banyak usia kita meningkat, lebih banyak buku kita semua ubah. So masa Sasi tengok buku-buku anak Sasi tu, Sasi dapat inspirasi. Life macam it's a cycle. Kita selalu serius dalam semua benda dalam hidup. I rasa kita akan stress, lepas tu kita akan macam hidup kita akan macam sikit lah. So I was thinking, apa kata kalau kita beri peluang kepada semua yang ada kat sana luar tu untuk imbaskan hidup mereka kepada the cycle in the beginning of life. So Humpty Dumpty memang unik cerita dia. Masa dia Humpty Dumpty had a great fall, all the Kingsmen yang kata try to put him back in. But the Kingsmen tak jadi untuk pasang dia balik. Tapi if you think about it, dalam pandemik sekarang kita alami in this new world, banyak organisation, banyak orang, banyak industri kat sana tu, they had a great fall. So banyak yang jatuh, banyak macam mula berfikir. Dia ramai kat luar tu sejak pandemik, when they had that fall, kita mula secara kreatif. Macam mana nak buat ini, macam mana nak buat tu, macam mana nak ubah pendapatan kita. Ramai kat luar tu. Let's make this song called Humpty Dumpty. Kita cakap pasal orang sekeliling kita bincang pasal isu-isu di dunia ni, and that's how lagu Humpty Dumpty tu wujud lah. Dia lebih kurang kepada sebenarnya memberi semangat lah. Yang berada di atas juga jatuh, yang di bawah juga terkesan. Jadi bagaimana untuk kita plot twistkan cerita kita ni, memberikan satu kejayaan pada diri masing-masing. Satu perkongsian lirik yang sangat menarik sebenarnya kalau kita perhatikan, sebab tadi kita tak dapat nak dengar baik-baik perkataan. Betul, kami pun baru pertama kali dengar. Macam Sasi sendiri seorang yang pernah menang banyak anugerah di AIM, kemudiannya dapat pencalonan yang hebat kan. Jadi apa lagi yang ingin dicapai dalam industri muzik selepas 20 tahun? Sebab anda dah banyak pengalaman, banyak sekali. Betul. Nak capai apa lagi? Tapi untuk Sasi sekarang ni, Sasi rasa dah 21 tahun dalam industri muzik kat Malaysia ni. This is the time bila dah 2 tahun Sasi tengah bekerja keras untuk membawa muzik Sasi dan keluar daripada Malaysia. Because kat dunia luar tu banyak opportunity untuk artis macam kita. So kat Malaysia banyak potensi artis-artis cuba dalam bahasa lain,
ada yang bahasa Inggeris, ramai yang artis yang ceburi diri mereka sekarang. So untuk tapi lama dalam lagu bahasa Inggeris, so I feel this is the time, because sekarang Tati dah dapat banyak opportunity di Jamaica, di Nigeria, di India. So sejak 2-3 tahun ni Tati memang fokus kat sana. So masa awal tahun 2010, 2011 pun Tati spend a lot of time in Bombay because tahun 2015 I released one album in Bombay, in India. So sejak tu Tati pun untuk ekspor muzik Tati out of Malaysia, because I rasa Malaysia itulah kita punya as Malaysian, kita dapat peluang untuk menjadi artis, kita dapat peluang untuk menceburi dalam bidang kita kreatif kan. So I think it's important to always put our country out there and make it proud. Because kalau kita tak buat tu, siapa lagi dapat kan? Betul. So for me, I think Malaysia memang banyak opportunity kita di negara kita sendiri. Sebab untuk Malaysia, kita memang nak lanjutkan diri dalam industri muzik, buat lebih lagu, buat lebih album. Tapi dalam bulan depan, bulan Mac, kita akan keluar satu album baru, full album. And ada 12 lagu, 12 track, 6 lagu baru, 4 lagu yang remixkan daripada lagu-lagu lama, and 2 instrumental. So memang dah sampai masa. So ini album ke-6. Wow. Baik, kami doakan yang terbaik untuk anda, semoga sukses dan tadi impian untuk lebih berkembangkan muzik Malaysia ke pentas dunia. Terima kasih Sasi. Terus jadi The Don. Itu dia Sasi The Don. Mungkin anda boleh mendengarkan Humpty Dumpty, karya terbaru beliau. Okey, kita nak kongsikan tentang Agent Agrotech. Jangan lupa untuk saksikan Agent Agrotech di mana minggu 6 Agent akan menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran dari segi fizikal, mental dan sosial. Agent Agrotech adalah satu misi untuk mencari bakat usahawan pertanian moden yang bakal meneraju ekonomi negara di masa hadapan. Jadi ikuti agent-agent dalam pengembaraan mereka setiap Sabtu jam 7.30 malam di TV9. Okey, ini juga mungkin memberikan peluang kepada kita untuk menghabiskan masa di rumah, sambil-sambil tu mengetahui apakah sebenarnya peluang-peluang baru dalam sektor agro dan sebagainya. Okey? Kita dah sampai hujung dan moga-moga lebih banyak kurnia akan kita perolehi, dan juga yang paling penting kita akan kena waspada untuk menjaga mulut kerana esok akan tampil seorang seniwati yang memberi peringatan untuk anda. Seniwati Nurlia Ghani esok akan bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Teruskan bersama dengan kami esok, okey? Adik. Okey, hari ini adalah hari peringati Hari Kanser Sedunia. Okey, jadi kita perlu sama-sama sebab bagi saya sokongan tu perlu diberikan kepada semualah, dan bagi saya di mana-mana di media sosial sekalipun kita perlu jagalah setiap apa yang kita hantarkan itu supaya kita menjaga sensitiviti juga kerana mereka terus berjuang juga. Okey. Itu dia. Jadi moga-moga ada manfaat kami kongsikan untuk hari ini. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye bye.